Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tentang kesan-kesan pandemik COVID-19 terhadap pelaburan langsung asing di Malaysia. Okey, kita teruskan dengan pengenalan. Pelaburan langsung asing FDI adalah pelaburan atau perniagaan yang dilakukan oleh seseorang individu di negara lain, sama ada dengan membeli syarikat di negara tersebut ataupun memperluaskan lagi pasaran yang sedia ada di negara mereka. Okay, FDI ni macam pelabur-pelabur daripada luar negara yang ingin atau berminat untuk melabur di negara Malaysia dengan cara mereka ingin membuka syarikat di Malaysia ke, atau ingin membeli syarikat-syarikat yang berada di Malaysia seperti kilang Honda, Mitsubishi yang menjalankan pengeluarannya di Malaysia. Okey, terdapat 3 kaedah pelaburan langsung asing. Kaedah yang pertama ialah greenfield ataupun membina kemudahan baharu. Kaedah ini melibatkan proses untuk memulakan sesuatu operasi yang baru. Dengan strategi ini, firma tersebut akan membeli atau membajak tanah, membina kemudahan baru, menyewa atau memindahkan pekerja mereka seperti pengurus dan pekerja untuk memulakan operasi baru di negara yang telah disasar. Okey, teknik yang seterusnya ialah brownfield ataupun membeli aset yang sedia ada di negara asing. Strategi ini adalah pengambilalihan syarikat yang sedia ada dengan menjalankan atau menyambung operasi negara tersebut. Okey, bagi brownfield ni contohnya pelabur ni akan membeli sesebuah syarikat di negara sasaran dan beliau akan menyambung produktiviti syarikat tersebut. Ia berbeza dengan greenfield. Greenfield dia kena mula daripada bawah balik. Mana brownfield ni dia boleh terus sambung daripada syarikat yang sedia ada. Kaedah yang terakhir ialah joint ventures atau menyertai usaha sama. Joint ventures ni ialah satu perjanjian antara dua atau lebih firma untuk bekerjasama bagi mencapai satu matlamat khusus demi kepentingan bersama. Itu adalah untuk joint ventures. Okey, saya akan teruskan dengan pola pelaburan langsung asing di Malaysia. Merujuk kepada graf yang telah dilampirkan, kita boleh lihat bahawa pola aliran masa FDI menurun sejak 2017, iaitu RM47 bilion pada tahun 2016. Pada tahun 2017, pola menurun ke 40.4 bilion ringgit Malaysia dan seterusnya ke 32.6 bilion ringgit Malaysia untuk tahun 2018. Bagi pola kedudukan FDI di Malaysia pula mengalami peningkatan sejak 2010. Untuk pola 2016 berjumlah 547.4 bilion dan meningkat kepada 595.5 bilion pada tahun 2017 dan terus meningkat kepada 631.2 bilion pada tahun 2018. Bagi prospek FDI di Malaysia, terdapat beberapa prospek yang telah dikenal pasti yang menjadi tarikan pelabur FDI di Malaysia. Bagi faktor yang pertama iaitu kestabilan politik. Pelabur-pelabur asing akan mencari negara yang punya kestabilan politik kerana kestabilan politik yang stabil akan tidak merisikokan para pelabur untuk mendapat kerugian. Yang kedua ialah hubungan diplomatik. Hubungan bilateral dan multilateral perlu sentiasa baik agar mampu menarik perhatian pelabur-pelabur asing. Hubungan bilateral boleh terjadi contohnya apabila pemimpin-pemimpin Malaysia berlawat ke negara-negara luar. Manakala hubungan multilateral pula terjadi apabila Malaysia menyertai pertubuhan-pertubuhan seperti ASEAN Commonwealth 6. Yang ketiga ialah infrastruktur. Infrastruktur yang serba lengkap yang ada di Malaysia turut menjadi salah satu prospek menarik perhatian pelabur-pelabur asing. Hal ini kerana infrastruktur yang sedia ada mampu menjimatkan lagi kos yang sedia mereka tanggung. Seterusnya adalah kepakaran tenaga kerja profesional. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada kesan COVID-19 kepada FDI di Malaysia. Kesan yang pertama ialah kesan kepada KDNK. Keluaran dalam negara kasar
Malaysia diunjurkan menguncuk antara 0.1% hingga 4.6% tahun ini. Disebabkan oleh kesan wabak COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana ekonomi Malaysia amat berkaitan dengan rantaian bekalan global. Kesan terhadap ekonomi itu dijangka disebabkan kesan negatif wabak COVID-19 ke atas pelaburan langsung asing Malaysia, komoditi pelancongan, selain kejutan domestik susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seterusnya, kesan kepada peluang pekerjaan. Perkara ini dikaitkan dengan peluang pekerjaan adalah kerana FDI atau pelaburan langsung asing ini sentiasa menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Jadi apabila COVID-19 ini berlaku, sempadan antara sesebuah negara itu terpaksa ditutup dan menyebabkan keterbatasan pelabur daripada luar untuk masuk dalam Malaysia dan menyebabkan peluang-peluang pekerjaan tidak dapat disediakan. Kesimpulannya, peluang yang semakin menurun aliran besar FDI Malaysia perlu diambil perhatian untuk mengelakkan pola menurun berterusan pada tahun akan datang. Pelaburan asing adalah sangat penting untuk mempercepatkan kemajuan dan pembangunan negara kita. Jadi semua pihak harus berganding bahu untuk menarik pelabur asing ke Malaysia, kerana jika kurang pelabur asing yang melabur di negara kita, sudah pasti ekonomi negara sukar untuk berkembang dan bersaing di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih daripada saya.